KPM. Aduh, sakit kaki ni. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi sekarang ni dah masuk waktu Zuhur, nak kena solat lagi ni. Macam mana aku nak solat ni? Tapi sakit kaki ni, ya Allah. Sekejap aku cuba. Aduh. Oh, tak boleh. Oh, sakit sangat, sakit. Aduh. Assalamualaikum Syafiqah. Kenapa tu Syafiqah? Ustazah, saya nak solat tapi kaki saya sakit sangat ni Ustazah. Macam mana Ustazah? Ya, boleh solat tu Syafiqah. Oh, boleh. Nanti Ustazah ajar Syafiqah cara solat orang sakit. Boleh Ustazah. Saya nak tahu sangat ni Ustazah. Jom ikut Ustazah. Okey, baik Ustazah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Apa khabar semuanya? Seperti biasa, anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah dalam slot tahap 2 pada hari ini. Hari ini menariknya kita nak belajar berkenaan dengan pendidikan Islam dengan topik kita rukhsah solat ketika sakit, dan bersama dengan kita guru yang bukan calang-calang orangnya, cantik orangnya hari ini, iaitu Ustazah Rohani Ismail daripada SK Putrajaya Persi 18-2 Wilayah Persekutuan Putrajaya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Syafiqah. Apa khabar? Baik. Ustazah sihat? Sihat Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Jadi Ustazah, bersama dengan kita juga guru jurubahasa isyarat kita, Cikgu Fatimatul Zahrah Osman daripada SK Putrajaya Persi 18 Wilayah Persekutuan Putrajaya. Assalamualaikum Cikgu. Cikgu sihat? Itu dia cikgu kita, dan guru kita pada hari ini akan mengajar kita berkenaan dengan pendidikan Islam, rukhsah solat ketika sakit. Jadi Ustazah, tadi apa sebenarnya kaitan gimik tadi dengan topik kita pada hari ini? Ya, baik Syafiqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 6, iaitu bertajuk rukhsah solat ketika sakit. Okey, kaitannya nanti Ustazah akan terangkan kepada Syafiqah dan juga murid-murid. Baik. Itu yang kita akan belajar Ustazah. Tapi sebelum itu Ustazah, kita nak kenalkan juga murid-murid yang akan bersama kita pada hari ini. Okey, persilakan Ustazah. Ya, terima kasih. Okey, Ustazah akan kenalkan murid-murid. Yang pertama daripada SK Putrajaya Persi 18-2, itu sekolah Ustazah sendiri, murid-murid Ustazah. Yang pertama Muhammad Ali Ikwan, Muhammad Hafiz Hassan. Assalamualaikum Ali, bye-bye. Okey, lambai sikit. Okey, yang kedua Muhammad Adib Hakimi bin Alias. Okey, Adib, Assalamualaikum, sihat ya? Okey, untuk murid yang ketiga dari Sekolah Rendah Agama Integrasi Bandar Baru Bangi, Selangor, iaitu murid kita Ayah Sofia binti Muhammad Firdaus. Lambai tangan. Ayah. Itu dia. Okey. Dan yang kedua Muhammad Ryan Safa bin Muhammad Shah. Muhammad Ryan, sihat? Okey, alhamdulillah. Okey, itu dia Ustazah. Nampak bersemangat mereka tu. Semangat Syafiqah hari ini nak bersama dengan Ustazah yang berbaju merah membara ni. Baik Ustazah, jom kita nak mulakan kelas kita. Rukhsah solat. Silakan Ustazah. Okey, terima kasih Syafiqah dan murid-murid di dalam Google Meet juga di studio. Apa kaitan tadi kakak Syafiqah tanya apa kaitan gimik tadi? Gimik tadi adalah seorang Kak Syafiqah sakit, tapi Kak Syafiqah nak menunaikan solat. Tak tahu cara macam mana, tak boleh nak bangun. Sebenarnya ada cara, kaedah kita nak menunaikan solat ketika sakit. Okey, baik. Jom kita tengok apa maksud rukhsah solat. Sebelum itu, kita nak tahu objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah selepas kelas ini, murid-murid akan tahu menyatakan maksud rukhsah solat ketika sakit, dan yang kedua menerangkan tata cara solat ketika sakit, dan yang ketiga menyenaraikan kepentingan menunaikan solat ketika sakit. Boleh? Okey, boleh Ustaz. Okey, apa maksud rukhsah Syafiqah? Dan murid-murid di rumah serta di Google Meet. Okey, maksudnya ialah kelonggaran ketetapan hukum syarak kerana darurat seperti memendekkan solat ketika bermusafir dan meninggalkan puasa ketika sakit. Itu contohnya. Kelonggaran yang Allah bagi dekat umatnya. Okey.
Okey, pelaksanaan solat dalam Islam sesuai untuk semua golongan. Okey, umat Islam diperintahkan untuk solat 5 waktu sehari semalam. Orang kelainan upaya, macam Syafiqah ni sakit tu kira upaya lah kan, tak berdaya kan. Dan orang sakit juga tidak terlepas daripada suruhan solat ini. Namun begitu, Islam memberikan kemudahan untuk golongan ini supaya dapat melaksanakan solat mengikut kadar keupayaan masing-masing. Okey, maksud rusuh solat ketika sakit pula ialah pelaksanaan tata cara solat yang dilonggarkan mengikut kemampuan pesakit itu. Macam Syafiqah tadi, duduk atas kerusi roda kan. Macam mana kemampuan Syafiqah untuk solat? Okey, namun masih mengekalkan sesetengah pergerakan asal, bacaan setertib seperti solat biasa. Maknanya kita kekalkan solat tu lah macam biasa Ustazah kan? Tapi cara ni berbeza. Ya, cara berbeza. Banyak. Jadi Ustazah, boleh berikan rumusan untuk segmen kali ini Ustazah? Ya, okey. Ini adalah maksud apa itu rusuh dan apa maksud rusuh solat ketika sakit. Itu kelonggaran yang Allah berikan kepada kita, walaupun kita sakit, dalam apa jua keadaan, solat itu tetap wajib ditunaikan. Kita kena titik beratkan solat fardu 5 waktu. Baik, itu dia adik-adik. Kita dah tahu dah maksud rukhsah ketika solat dan untuk ketika mana kita sedang sakit. Jadi sekarang ni akan nak beri ruang dan peluang untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Adik-adik, bersama sekali lagi dalam Didik TV KPM dan hari ini dalam slot tahap 2 kita belajar mengenai mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik kita rukhsah solat ketika sakit. Penting sangat untuk kita menunaikan solat walaupun ketika sakit. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar? Ya, Syafiqah. Okey, untuk segmen hari ini Ustazah nak ajar tentang cara-cara solat ketika sakit tadi. Baik. Yang Ustazah nak ajar Syafiqah masa Syafiqah sakit. Okey, kita teruskan. Okey, bersedia murid-murid Ustazah di Google Meet dan juga di rumah? Okey, boleh thumbs up semua. Okey, terbaik. Okey, kita tengok tata cara yang pertama iaitu solat berdiri tanpa rukuk dan sujud seperti solat biasa. Yang kedua, solat secara duduk. Okey, solat secara berbaring mengiring. Dan yang keempat, solat berbaring juga tetapi berbaring secara terlentang. Okey, yang kelima solat dengan isyarat mata. Dan yang terakhir, solat secara mengingat di dalam hati. Okey, kita pergi yang pertama. Solat berdiri tanpa rukuk dan sujud seperti biasa. Murid-murid beri tumpuan. Sekejap lagi Ustazah nak soal jawab semula ya. Okey, bagaimana cara kita nak solat secara ini, iaitu jika kita tidak mampu untuk rukuk, Syafiqah, seboleh-bolehnya kita, selagi kita boleh berdiri untuk solat, kita cuba dulu untuk berdiri. Sekiranya kita boleh berdiri, kita berdiri. Kalau tak boleh, baru kita duduk dan lain-lain lah. Jika untuk yang step pertama ni, cara yang pertama, jika kita tidak mampu untuk rukuk dan sujud tetapi kita mampu berdiri, mestilah berdiri. Niat takbiratul ihram sama seperti solat biasa, Syafiqah. Okey, iktidah juga berdiri seperti biasa. Jika mampu rukuk seperti solat biasa, jika tidak mampu rukuk dengan cara menundukkan kepala selari dengan tempat duduk. Tangan di atas lutut. Okey. Murid-murid boleh lihat gambar di dalam slide itu. Okey, seterusnya sujud dengan tunduk lebih rendah berbanding rukuk. Okey. Dan step seterusnya, duduk antara dua sujud itu, duduk tahiyat awal, tahiyat akhir dengan cara dan tangan di peha. Boleh bayangkan Okey, nanti boleh praktik di rumah ya, murid-murid. Kemudian yang terakhir, beri salam seperti solat biasalah, Syafiqah. Okey, step yang kedua, solat secara duduk. Macam Syafiqah tadi kan, tak boleh nak berdiri. Kan? Macam mana kita nak solat cara duduk? Okey, yang pertama, keadaan duduk seperti duduk antara dua sujud.
Jika tidak mampu, boleh bersila, berlunjuk atau duduk di atas kursi. Macam Syafiqah tadi, boleh guna cara ni. Kemudian niat takbiratul ihram sama seperti solat biasa. Dan yang ketiganya, rukuk dengan cara menundukkan kepala selari dengan tempat sujud, tangan di atas lutut. Okey, seterusnya iktidal dengan mengangkat kepala tegak semula, sujud seperti biasa. Ketika sujud Syafiqah, kita kena sujud seperti biasa bagi yang mampu. Jika tidak mampu, tunduk lebih rendah berbanding dengan rukuk seperti dalam gambar tu. Dan duduk tahiyat awal dan akhir pula beri salam sama seperti biasalah. Okey. Okey, kita murid-murid boleh fokus. Boleh adik-adik? Boleh? Kita teruskan. Sebab kali ni step ketiga kan Ustazah kan? Step ketiga dah. Okey. Boleh? Boleh? Cuba tunjuk Ustazah sikit. nak soal jawab balik. Okey. Okey, itu dia, Murid-murid di adik. rumah pun boleh fokus Okey. Okey, bagaimana kita nak solat secara berbaring mengiring? Okey. Ini yang dah agak sakit, yang agak teruk lah Syafiqah ya. Okey, yang pertamanya kita mengiring di atas rusuk kanan. Muka dan dada kita ni mesti kita menghadap kiblat ya murid-murid, mesti menghadap kiblat. Dan niat takbiratul ihram dan membaca al-Fatihah dalam kedudukan seperti solat biasa. Rukuk pula dengan menundukkan kepala sedikit, tangan di hadapan bahagian badan. Seperti dalam gambar. Okey, murid-murid boleh lihat seperti dalam gambar. Okey, step yang keempat untuk solat cara ini iaitu iktidal dengan mengangkat semula kepala dan tangan di sisi. Seperti dalam gambar lah. Boleh bayangkan Okey, sujud pula dengan menundukkan kepala lebih rendah daripada rukuk. Lebih rendah sikit. Kemudian duduk antara sujud, tahiyat awal dan akhir dengan kepala tegak dan tangan di bahagian hadapan badan. Okey, seterusnya jika tidak mampu menggerakkan kepala terus Syafiqah, kekalkan kedudukan mengiring itu juga. Kekalkan guna isyarat menggerakkan kelopak mata je, gerak. Cuba Syafiqah gerak. Murid-murid gerak. Itu tandanya menutup mata. Itu caranya untuk rukuk. Baik. Menutup mata pula dia sujud. Tutup mata, semua tutup mata. Di mana kalau contoh sujud. orang tu sakit, dia mengiring je, dia tak boleh nak gerakkan kepala. Gerak-gerak. Kelopak mata dia. Cara nak sujud dia tutup mata. Baik. Itu. Boleh faham? Atau Boleh. Ustazah laju? Okey, tak apa, nanti kita boleh ulang balik. Baik. Okey, solat secara berbaring terlentang. Ini lagi dia tak boleh nak mengiring. Dia sakit sangat. Dia melentang lah. Hanya terlantar saja kan, melentang. Okey, yang pertama, luruskan kaki ke arah kiblat ya, murid-murid. Luruskan kaki ke arah kiblat, kepala ditinggikan seperti dalam gambar tu. Angkat, tinggikan bantal tu supaya menghadap kiblat. Tangan diluruskan di sisi badan. Okey, niat dan takbiratul ihram pula seperti biasa. Jika tak mampu angkat tangan, sebutkan saja Allahu Akbar. Tangan pun tak boleh angkat Syafiqah, sakit sangat ni. Kan cedera apa semua, mungkin patah aksiden kan? teruk Ustaz. Aksiden teruk patah. Sebut je Allahu Akbar. Sebut lafaz. Okey, kemudian membaca Fatihah dalam kedudukan tangan seperti solat biasa. Boleh faham? Okey, seterusnya rukuk dan sujud dengan mengangkat sedikit kepala sekadar mampu. Kepala angkat sikit sekadar mampu. Sujud hendaklah dengan mengangkat kepala lebih tinggi daripada rukuk. Sujud tu angkat kepala lebih tinggi sikit. Sujud. Jika tidak mampu menggerakkan kepala, guna isyarat kelopak mata juga. Gerakkan kelopak mata untuk rukuk macam tadi dan tutup mata untuk sujud. Dia sama je lebih kurang. Step-step. Berbaring, solat berbaring, mengiring dan lentang. Boleh beza Okey. Okey, seterusnya iktidal dengan kepala tegak dan tangan di bahagian sisi badan. Duduk antara sujud tahiyat awal dan tahiyat akhir pula dengan kepala tegak dan tangan di bahagian badan hadapan. Tengok gambar tu. Tengok gambar dekat slide. Gerakkan jari ketika tasyahud sama seperti solat biasa dan bagi salam pun macam solat biasa. Boleh faham? Ayah Sofia boleh faham? Alright. Boleh faham adik-adik? Okey, seterusnya kita pergi yang step cara solat yang ke-5 Tata cara solat orang sakit yang ke-5. Solat dengan hanya isyarat mata. Alright, yang pertama, baring secara terlentang. Memang terlantar, luruskan kaki ke arah kiblat. Kemudian kepala ditinggikan supaya menghadap kiblat.
Gerakkan kelopak mata untuk rukuk. Faham Untuk rukuk, tetap gerakkan kelopak mata. Dan untuk iktidal, buka kelopak mata semula. Bayangkan murid-murid. Okey, buka semula untuk iktidal. Dan sujud dengan menutup mata. Sujud menutup mata. Okey, seterusnya duduk antara sujud. Duduk antara dua sujud. Faham macam mana? Tahiyat awal dan tahiyat akhir dengan kelopak mata itu dibuka seperti iktidal tadi. Buka je kelopak mata. Akhiri solat dengan salam seperti biasa. Maknanya kalau Ustazah, kalau contoh nak rukuk, adik-adik nak rukuk ataupun siapa yang sakit nak rukuk, dia perlu tutup mata ke ataupun just gerakkan mata ke bawah saja? Yalah, seperti yang gerakkan kita kelopak mata ke bawah sikit lah. Gerakkan. Okey. Sujud kita tutup. Faham? Baik. Sujud kita tutup. Okey, yang terakhir, tata cara ataupun kaedah solat orang sakit, niatlah hati. Ini macam kadang kita dah orang sakit ketika tu kan. Ketika dia tak boleh gerak dah apa kan. Okey, solat bagaimana solat secara mengingatlah hati. Yang pertama ini pendek je, 4 step je. Baring mengikut posisi yang mampu. Ikut kalau dia boleh miring, ikutlah kan. Kalau terlentang-terlentang, kalau mengiring-mengiring, ikut dia mampulah. Baringkan pergerakan dalam solat seperti menggunakan fikiran dan hati. Maknanya guna hati, fikiran, hati je. Baca sebab mulut pun dah tak boleh gerak kan. Tapi dia masih mengingat. Sebab itulah Allah bagi ni solat ni betapa pentingnya, wajibnya kita kerjakan. Walaupun dalam keadaan kita sakit teruk macam ni pun kita kena solat. Dan kita baca, seterusnya kita baca setiap bacaan mengikut solat seperti biasa. Sebab kita masih ingat, masih waras. Kecuali orang gila lah yang tak ingat untuk solat kan. Okey, baca bacaan tu macam bacaan biasa. Kemudian bayangkan mengikut tertib. Itu je caranya. Maknanya Ustazah, kalau saya ingat. Maknanya kalau saya tengok Ustazah, dekat yang terakhir ni, solat secara mengingat dengan hati ni, dia kena ada bantuan daripada orang lain Ustazah kan? Betul. Kan kena ada bantuan. Okey, baik sebagainya. Okey Syafiqah, kita nak tengok pengukuhan. Untuk pengukuhan ni, nak tengok murid-murid faham tak? Okey, Ustazah nak tanya siapa? Siapa yang nak okey, tengok kat sini untuk aktiviti pengukuhan ni. Kat sini ada empat cara ni. Ini solat secara apa? Kaedah apa? Baik. Mungkin Ustazah boleh, siapa nak jawab dulu adik-adik? Ya. Okey, siapa nak jawab? Angkat tangan. Ali ke? Adib ke? Okey, kita pilih Adib boleh Ustazah? Boleh. Boleh, okay, Adib boleh? 4 cara tadi. Solat secara apa ni? Solat orang sakit secara? Boleh Adib kongsikan 4 cara. Solat untuk orang yang sakit. Ustazah baru je lepas ajar tadi. Okey, boleh? Solat secara berbaring. Ada 4 je step dia yang paling ringkas. Yang baru, yang terakhir tadi, yang baru Ustazah ajar. Yang terakhir sekali boleh tadi? Siapa boleh jawab? Raya Safa? Boleh, Ayah Sofa boleh? Okey, yang baru Ustazah tadi, yang baru Ustazah ajar tadi, solat menggunakan isyarat hati. Niat dalam hati. Bukan isyarat mata, niat dalam hati. Baca satu-satu saja. Okey, yang pertamanya tadi apa dia? Mungkin agak susah bagi murid kan, cara solat ni kan banyak kan Syafiqah, dan lagi pun murid-murid kita tidak mengalami sakit lagi kan. Okey, yang pertama yang pertamanya ialah mesti kita baring mengikut posisi yang mampu tadi. Ustazah ulangkan balik untuk murid-murid ingat. Dan keduanya, bayangkan pergerakan dalam solat menggunakan fikiran dan hati. Okey, dan yang ketiganya, baca setiap bacaan mengikut bacaan solat biasa. Dan yang terakhir, bayang mengikut tertib. Bayangkan kita solat tu mengikut tertib. Ada ni jelas tak kat situ? Okay, jelas ini tak? Ini untuk solat yang mana? Ini solat yang terakhir tadi. Cara yang terakhir tadi. Yang menggunakan apa? Boleh, siapa dia jawab? Boleh? Ayah Sofia? Ya, saya. Yang ni solat bagaimana? Menggunakan apa? Isyarat mata. Isyarat mata. Itu step-step dia. Itu step-step dia lah. Tapi kalau yang betul ni Ustazah? Kita solat, kaedah solat orang sakit, niat di dalam hati.
yang terakhir yang keenam tadi. Okey, boleh faham? Baik, itu Okey, dia. baik. InsyaAllah lepas ni bila murid-murid praktik Syafiqah, baru murid lebih memahami. Sebab ibadah, solat, dia kena amali. Kita kena praktik. Kalau Betul. teori je, murid tak nampak. Betul. Dia Jadi, kita Ustazah, kena mungkin bayang kita- dan praktik. Betul. Ustazah, mungkin kita boleh tanya adik-adik kita ni yang hebat-hebat ni, apakah antara cara yang lain, cara solat yang lain ketika sakit selain daripada isyarat hati? Boleh. Tadi kita ada belajar 6 Ada belajar 6 tadi tu, banyak 6 tu. cara. Mungkin adik ahli ikhwan boleh bagi satu antara cara-cara solat tadi. Boleh? Kita Boleh ada tak, Mat? 6. Boleh adik? Boleh. Sebut satu je cara. Satu je? Yang pertama. Pakai isyarat mata. Ya, Ada isyarat boleh. mata, Ustaz? Ada antaranya kita guna syarat mata saja. Solat guna syarat mata saja. Ustazah nak bagi ganjaran tak untuk adik kita ni? Boleh. Boleh. Okay, silakan tanya. Okey. Betul. Selain tu Ustazah boleh tak kita teruskan tanya kepada adik-adik kita yang lain? Okey, saya teruskan. Okey, ada lagi tak yang tahu cara solat yang kedua? Siapa nak jawab? Tadi Ali dah jawab solat orang sakit ni boleh guna isyarat mata. Lagi cara-cara lain nak solat cara orang sakit nak solat ni. Cara macam mana lagi? Tadi ada kita 6 cara Siapa nak kita jawab ni belajar. boleh angkat tangan dulu. Okey, angkat tangan. Ryan? Ryan? Ryan nak Silakan. jawab. Boleh angkat tangan. Dan buka mic boleh? Okey, silakan. Okey, silakan Ryan. Okey, cara solat duduk. secara duduk. Betul Syafiqah? Cara apa Ustazah? Betul. Yang keduanya, cara kedua, orang sakit boleh solat cara duduk. Betul lah cara duduk. betul. Ustazah, saya Tanya. nak bagi berapa markah Ustazah? Kita bagi boleh bagi Boleh. 2 ke Tadi 1 pun Ryan boleh. jawab tadi, lepas tu Okey. dengan Ayah Sofia. Okey. Okey, boleh faham ya? Okey. Yang seterusnya ada lagi yang nak jawab cara yang ketiga? Okey, adik yang nak jawab tak? Okey, boleh bagi contoh yang Kita ketiga. boleh bagi adik. Solat secara berbaring. Solat secara baring. Okey, betul, betul. Ustazah? Tanya. Okey, Betul. itu dia. Tak boleh berdiri, kita boleh baring, boleh duduk. Okey. Dia saya nak Ustazah, kita nak bagi markah? Boleh. Okey, Silakan. kepada adik kita Adib. Jadi Ustazah, Okey. adik-adik semuanya dah jawab dengan baik. Mungkin kita sekarang ni kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama sekali lagi dalam Didik TV KPM slot tahap 2. Pada hari ini kita belajar mengenai mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik kita rukhsah solat ketika sakit. Banyak cara-caranya. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar? Ya Syafiqah dan murid-murid di rumah juga di dalam Google Meet. Untuk slot ini kita akan belajar kepentingan menunaikan solat ketika sakit. Tadi dah 6 cara kita solat kita sakit. 6 kaedah kita telah menunaikan solat secara orang sakit. Orang sakit, cara-cara solat untuk orang sakit. Okey, kepentingannya terbahagi kepada 3, iaitu individu, masyarakat dan agama. Apa kepentingan terhadap individu solat ketika sakit ni? Okey, yang pertama, menyedari kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan kasih sayangnya kepada kita, Syafiqah. Allah ni, kebesaran Allah ni dia sangat kasih kepada hamba-Nya. Tengok, walaupun sakit macam mana pun, kepentingan solat itu tetap kita kena buat, tetapi ada kelonggaran, ada kemudahan. Itu kasih sayang Allah kat kita. Kemudahan, itulah cara-caranya. Kita tetap kena solat, tapi dipermudahkan. Betul lah. Okey, yang keduanya, menimbulkan keinsafan dalam diri akan kelemahan diri manusia. Kita ni manusia yang sentiasa lemah. Kita bukan kuat, hanya Allah saja yang kuat. Okey.
Yang ketiganya, Ustazah nak minta Ali Ikhwan. Boleh Ali Ikhwan baca yang ketiga? Yang ketiga Ali Okey, Ikhwan. silakan. Silakan Ali. Meningkatkan ketakutan dan keimanan. Ya, betul. Terima kasih Ali. Yang ketiganya dapat meningkatkan kekuatan dan keimanan kita. Maknanya solat fardu wajib dilaksanakan dalam apa jua keadaan. Kita sakit selagi kita masih ingat. Kita masih ingat dan masih boleh baca. Walaupunlah hati pun kita boleh baca kan. Baik. Dan yang seterusnya membuktikan bahawa solat itu tetap wajib ditunaikan dalam apa jua keadaan. Okey. Seterusnya kita lihat kepada masyarakat. Apa pentingnya solat ketika sakit itu kepada masyarakat? Yang pertama, Ustazah nak Muhammad Ryan Safar tolong bacakan. Okey, Ryan. Boleh buka mic Ryan? Buka mic. Okey, silakan. Memudahkan urusan menjaga keperluan orang sakit. Ya, betul. Terima kasih Ryan. Tolong baca untuk Ustazah. Memudahkan urusan menjaga orang sakit. Jadi apabila sakit terlantar, terbaring kat hospital kan. Jadi memudahkanlah orang jaga. Macam mak kita nak jaga kita tu mudah. Kalau ambil wuduk pun kita ambil di katil je, sapu je. Jadi mudah juga orang nak jaga kita tu. Tak menyusahkan kan. Yelah, kalau kita sakit baring tiba-tiba nak berdiri tu ya Allah. Nak baring, nak bersihkan kita tu macam mana kan. Jadi senanglah, mudahlah orang nak uruskan kita, Syafiqah. Okey, dan yang keduanya menghargai nikmat kesihatan dan berusaha memanfaatkannya untuk beribadah. Okey, Ayah Sofia, Ustazah nak tanya. Bagaimana Ayah Sofia menghargai nikmat kesihatan? Boleh. Maknanya dengan cara apa? Nak hargai Allah bagi kita, ayah ni sentiasa sihat. Okey Ayah, boleh buka mic? Bersyukur. Ya, bersyukur. Tanya. Boleh bagi reward? Kakak Syafiqah kita nak bagi aja Ustazah Tadi Ali kan? Okey. Tadi Ali. Jadi kita menghargai nikmat kesihatan dengan cara bersyukur kan. Dengan cara kita inilah menunaikan perintah Allah, solat dan berusaha memanfaatkan untuk beribadah. Okey Syafiqah, ketika kita sihat inilah Syafiqah, kita kena memperbanyakkan ibadah, terutama solat 5 waktu tu jangan ditinggalkan. Dan ditambah lagi dengan solat-solat sunat. Macam solat apa Muhammad Ryan Safar, solat sunat apa lagi yang boleh kita tambah? Boleh selain Ryan? solat wajib 5 waktu. Okey, boleh buka mic. Solat sunat antaranya. Boleh. Solat sunat antara solat sunat. Waktu pagi ada kita buat solat sunat apa? Waktu pagi-pagi. Solat sunat apa tu? Solat sunat duha. Ya, betul. baguslah. Terbaik. Okey. Saya bagi ganjaran ke Ustazah? Ya, boleh bagi reward. Tanya Okey, solat sunat duha. Solat apa? Taubat, solat tahajud Dan seterusnya kita lihat kepentingan pada sudut agama sendiri. Agama kita memelihara imej agama Islam yang sentiasa memudahkan umat. Syafiqah dan murid-murid, dia agama Islam ni maknanya kalau kaum lain, kaum yang bangsa beragama lain lihat Islam ini mudah, sakit tetap ikut perintah Allah, kena solat, tetapi dia dipermudahkan solatnya. Tak boleh berdiri kan, tak berupaya berdiri, boleh duduk. Tak boleh duduk, boleh baring. Tak boleh baring mengiring, melentang, isyarat hati, mata. Cantiklah Islam Ustazah kan? Cantik sangat Islam, agama kita. Okey, menarik minat orang bukan Islam untuk mendalami keunikan agama kita. Okey, secara tidak langsungnya. Okey. Kita ada 3 kepentingan, iaitu tadi nak ulang balik, Ustazah nak minta murid-murid kita ulang balik apa kepentingan yang 3 ni. Okey, siapa nak jawab? Okey, siapa nak
Yang pertama, Siapa tu? Siapa yang buka mic tu? Ayah. Okey, ya silakan Ayah, Ayah. silakan. Pertama individu, kedua Ya. masyarakat, ketiga agama. Ya, bagus, terbaik. Kita boleh bagi ganjaran kepada Ayah. Okey, tanya. Okey, tanya Ayah. Okey, mungkin kita boleh teruskan Ustazah? Okey. Boleh Ustazah? Okey, seterusnya, Okey. apakah ganjaran pahala untuk orang yang solat ketika sakit ini tadi, yang kita dah belajar banyak cara, 6 cara solat ketika sakit tadi. Apa ganjaran pahala yang Allah sediakan kepada mereka? Okey, ganjaran pahala yang Allah sediakan untuk orang sakit yang tetap mengerjakan solat ini sama pahalanya seperti orang biasa, macam orang sihat. Okey, sebagaimana riwayat hadis riwayat Al-Bukhari, maksudnya, okey, Ustazah nak minta Syafiqah baca hadis. Oh, baca hadis. Ustazah baca maksud. Okey, silakan. Okey, saya baca hadis Untuk, ya. untuk murid-murid kita. Okey. Hadisnya berbunyi, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Rawahul Bukhari. Itu dia Ustazah. Ya, maksudnya Syafiqah. Okey, sabda Rasulullah SAW, apabila seseorang itu sakit atau musafir. Musafir tahu tak Syafiqah? Musafir ni yang lebih 2 marhalah Ustazah. Ya, kita berjalan jauh lah. Adik-adik banyak kali musafir kan? Balik kampung. Adik-adik balik kampung kan? Betul. Okey. Maka ditulis baginya pahala sama seperti apa-apa yang dikerjakannya sewaktu bermukim dan semasa sihat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dia sama je pahala walaupun dia apa? ringkas sikit, agak ringkas sikit lah kan. Cara solatnya seperti orang biasa, tetapi pahala tetap dapat sama. Itu adalah rukhsah. Itu namanya rukhsah. Kelonggaran yang Allah bagi. Baik. Okey. Itu dia. Jadi Boleh Ustazah, faham kalau, ya? Kalau boleh faham ke adik-adik? Boleh faham? Tak salah sikit. Okey. Jadi Ustazah, mungkin kalau adik-adik kita ni dah belajar tentang kepentingan untuk rukhsah ataupun untuk solat walaupun dalam keadaan yang sakit, tetap lagi menunaikan solat. Jadi mungkin Ustazah boleh berikan sedikit soalan kepada adik-adik kita? Ya, boleh. Okey. Ustazah nak tanya murid-murid. Okey, murid-murid pernah tak alami pengalaman sakit? Contoh dia tak boleh, bila dia sakit, contoh dia terseliu ke, ada pernah mengalami kemalangan ke, tapi dia nak solat. Pernah tak ada pengalaman untuk solat ketika dia sakit? Ya, Okey, siapa betul. ada pengalaman itu? Siapa ada pengalaman? Ke Adib nak kongsikan? Ada pengalaman tak Adib? Kita kongsikan sedikit dengan kawan-kawan kita di rumah ataupun dengan kawan-kawan di dalam kelas Google Meet. Pernah main-main bola tiba-tiba terseliu ke? Ya, Pernah tak yang tu? Boleh Adib kongsikan kepada kami? Ustaz rasa Adib baru apa? Terseliu kaki Pernah ke? Betul ke? Betul. Okey, sila kongsikan pengalaman Adib. Adib boleh solat berdiri seperti biasa atau Adib duduk atas kerusi ke macam mana? Sebab kita kena praktikkan. Boleh solat seperti biasa lah. Ya? Boleh solat seperti biasa. Oh, masih boleh solat seperti biasa. Alhamdulillah. Oh, maknanya Adib waktu tu tak ada sakit lah Adib. Sakit cuma boleh berdiri lagi, betul? Betul. Ya. Begitulah Syafiqah. Sekiranya kita sakit tetapi kita masih mampu untuk berdiri, kita kena berdiri. Tetap kena berdiri. Kecuali bila kita berdiri, kita rasa takut tertumbak, jatuh. Atau makin sakit. Lagi menambah sakit, barulah kita boleh sembahyang. Kita berdiri juga tetapi untuk rukuk, untuk apa kita duduk. Berdiri sekejap kan. Betul. Okey, ya Ustaz. Kalau boleh Ustaz boleh tanyakan kepada murid-murid kita berkenaan dengan kepentingan untuk menunaikan solat dalam keadaan yang sakit ini. Mungkin Ustaz boleh tanyakan kepada mereka juga? Ya. Okey, ada siapa yang jawab? Apa yang kita dapat? Kita sakit tapi kita tetap menunaikan juga solat. Ada siapa boleh jawab? Kita boleh tanyakan kepada Ini soalan bonus. Saya dah tanya dengan Kak Syafiqah. Okey. Okey, ada siapa nak jawab? Boleh angkat tangan.
Ataupun kita sebutkan apakah kepentingan yang adik yang murid-murid boleh dapat? Apakah kepentingan yang murid-murid boleh dapat? Murid-murid tetap teruskan solat walaupun sakit. mungkin kita boleh tanyakan kepada Ryan Ustazah. Kita tanya Ryan. Kepentingan kepada individu. Macam mana adik-adik? Terhadap individu. Ryan boleh? Kepentingan terhadap individu tadi? Apa dia? Boleh Ryan? Atau Ryan boleh boleh jawab? Okey, silakan. Boleh buka mic? Menimbulkan keinsafan dalam diri akan kelemahan manusia. Ya, bagus, terbaik. Satu lagi Ustaz, satu lagi. Satu lagi Ryan, boleh satu lagi? Satu lagi. Untuk individu? Meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Alhamdulillah, terbaik. Kita boleh bagi ganjaran. Okey, Tahniah boleh. Ryan. Ryan Betul. Tadi siapa yang jawab tadi Ustazah? Seorang lagi? Adik dia? Adik. Adik kongsikan Okey. pengalaman kan? Ya, Okey. betul. Mungkin Ustazah kali ini kita boleh berikan rumusan berkenaan dengan segmen kali ini Ustazah. Okey, untuk kali ini kita belajar tadi tentang kepentingan solat ketika sakit terhadap diri individu itu sendiri, masyarakat dan juga agama. Okey, kepentingannya seperti yang kita belajar tadi dan murid-murid kita pun dah faham apa kelebihan ataupun kepentingan kita solat ketika sakit untuk diri kita dan untuk masyarakat serta agama kita. Jadi Ustazah tak perlu nak ulang lagi lah kan, sebab Ustazah nampak memang murid dah faham tadi. Baik, insya-Allah murid-murid semua boleh faham, yang berada di rumah, di Google Meet pun boleh faham tentang kepentingan untuk menunaikan solat ketika sakit individu, masyarakat dan juga agama. Kenapa? Kerana Allah nak mudahkan kita untuk melaksanakan perintahnya. Jadi sekarang ni kita berikan masa, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama sekali lagi dalam Didik TV KPM, slot tahap 2 pada hari ini kita belajar mengenai mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik kita rukhsah solat ketika sakit, dan bersama dengan kita guru kita Ustazah Rohani Ismail. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini banyak dah kita belajar. Apa yang kita akan belajar untuk segmen kali ini? Dipersilakan. Terima kasih Syafiqah. Okey, murid-murid bersedia? Okey, boleh teruskan lagi? Okey, terbaik. Okey, untuk segmen kali ini kita ada aktiviti Syafiqah. Murid-murid kita dah sediakan aktiviti dari rumah, iaitu buku skrap. Menariknya okey, Ustazah. menarik. Okey, sebelum itu Ustazah nak murid-murid pilih kad. Okey, kita mulakan dengan Ali. Boleh. Saya tunjuk kad Ustazah? Syafiqah tunjuk kad. Okey. Okey, Ada berapa Ali nak kad pilih ni? kad warna apa? Syafiqah tunjuk. Okey, Ali nak warna apa Ali? Warna merah. Warna merah. Okey. Okey. Kita buka. Kita buka tau. Ada apa? Okey. Alright. Okey. Baik. Soalannya, solat berdiri tanpa rukuk dan sujud seperti biasa. Okey, boleh. Silakan Ali. Jelaskan berkenaan dengan ni. Jika tidak mampu untuk rukuk dan sujud tetapi mampu berdiri, mestilah berdiri. Niat takbiratul ihram sama seperti solat biasa. Iktidal juga berdiri seperti biasa. Jika mampu, rukuk seperti solat biasa. Jika tidak, rukuk dengan cara menundukkan kepala selari dengan tempat sujud. Tangan di atas kepala lutut. Sujud dengan tunduk lebih rendah berbanding dengan rukuk. Duduk antara dua sujud. Duduk tahiyat awal, tahiyat akhir dengan cara duduk dan tangan di paha. Beri salam seperti solat biasa.
Okey, Baik. bagus. Terbaik. Ah, Betul terbaik, ke semua terbaik. langkahnya? Ustaz nak bagi ganjaran, Okey. Ustaz? Kita bagi Okey. ganjaran untuk Ali. Tahniah Ali. Okey, tahniah. Okey, betul semua step-step yang Ali sebutkan tadi. Okey, kita teruskan kepada murid kita yang kedua, Ustaz. Ya, boleh, Syafiqah. Okey. So, kita berikan kepada Ayah, Ustaz. Ya, boleh. Okey, Ayah nak warna apa, Ayah? Orange. Kuning. Warna orange. Warna orange. Okey, akan buka kat dia. Okey, soalannya. Solat secara berbaring melentang. Boleh jelaskan, Ayah? Okey, dipersilakan. Dipersilakan. Boleh. Pertama, luruskan kaki ke arah kiblat. Kepala ditinggikan supaya menghadap kiblat. Tangan diluruskan di sisi badan. Nombor 2, niat dan takbiratul ihram seperti solat biasa. Jika tidak mampu mengangkat tangan, sebutkan sahaja Allahu Akbar. Nombor 3, membaca Al-Fatihah dalam kedudukan tangan seperti solat biasa. Nombor 4, rukuk dan sujud dengan mengangkat sedikit kepala sekadar mampu. Sujud hendaklah dengan mengangkat kepala lebih tinggi daripada rukuk. Jika tidak mampu menggerakkan kepala, gunakan isyarat kelopak mata. Gerakkan kelopak mata untuk rukuk dan tutup mata untuk sujud. Nombor 5, iktidal dengan kepala tegak dan tangan di bahagian sisi badan. Duduk antara dua sujud, tahiyat awal dan tahiyat akhir dengan kepala tegak dan tangan di bahagian hadapan badan. Gerakkan jari ketika tasydid sama seperti solat biasa. Beri salam juga seperti solat biasa. Itu dia. Betul, Ustaz? Terbaik. Betul langkah-langkahnya daripada Okey, kita berikan Ayah ganjaran, Sofia. Ustazah? Boleh, Okey, silakan. kepada Ayah. Tahniah ya, Ayah. Okey. Ustazah, mungkin kita boleh teruskan dengan aktiviti kita yang seterusnya. Saya Ya, nampak boleh. papan sebelah Ustazah tu. Ya, ya. Aha. Okey, sebelum tu kita suruh angkat dulu. Boleh Murid-murid angkat kita dulu? dah sediakan tu. Buku skrap masing-masing. Angkat dulu tunjuk. Wah, nak kepada tengok, kawan-kawan nak di tengok. rumah. Okey, tunjukkan. Boleh semua angkat buku skrip masing-masing? Angkat. Cantik tu. Angkat. Ryan Safa, boleh angkat. Hasil kerja murid-murid kita. Wah, cantik. Okey. Terbaik. Okey, Tahniah. itu dia Ustazah. Okey, kita Boleh teruskan. teruskan. Okey, murid-murid bersedia. Ustazah ada sediakan satu aktiviti ni. Aktiviti suaikan guna tali. Okey, Ustazah akan bacakan dulu. Okey, yang pertama ini secara tidak teratur. Iktidal dengan mengangkat kepala tegak semula. Sujud ini tidak teratur stepnya Syafiqah. Okey, yang kedua sujud seperti biasa bagi yang mampu. Jika tidak mampu, tunduk lebih rendah berbanding dengan rukuk. Rukuk dengan cara menundukkan kepala selari dengan tempat sujud, tangan di atas kepala lutut. Kemudian keadaan duduk seperti duduk antara dua sujud. Jika tidak mampu, boleh bersila, berlunjur atau duduk di atas kerusi. Duduk tahiyat awal, tahiyat akhir dan memberi salam sama seperti solat biasa. Niat takbiratul ihram sama seperti solat biasa. Okey. Apabila step-step ni, kita Ustazah sediakan, Ustazah bagi tajuk ini cara kaedah kita solat ketika sakit apa? Murid-murid dah belajar tadi. Ustazah nak tanya dulu. Tajuk apa yang ni? Solat sakit. Ini solat macam mana Ustazah ini? Yang pertama, okey, Kak Syafiqah baca dulu. Yang pertama, kita ada 6 step tadi. Yang 6 step yang pertama solat Ya. berdiri tanpa rukuk dan sujud seperti biasa. Ya. Yang ni ke Ustazah? Ini dia ada sebut perkataan keadaan duduk seperti duduk antara dua sujud. Makna kata kita solat Secara apa? Murid-murid. Betul Ustazah? Ya. Secara duduk. Ya, tepat sekali. Terbaik Kak Maknanya Syafiqah. secara duduk. Okey, ini tata cara solat. Okey, murid-murid ingatkan kembali tata cara solat ketika duduk. Orang sakit cara duduk. Macam mana? Yang pertamanya. Okey, langkah yang pertama Ustazah dah bagi tahu tadi. Keadaan duduk seperti duduk di antara dua sujud. Jika tidak mampu, boleh bersila, berlunjur atau duduk di atas kerusi. Betul ke salah? Itu langkah yang pertama. Betul ke Okey, betul? siapa Betul nak ke jawab? salah? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey. Adik. Silakan Adik. Betul. Okey, betul. Terbaik.
Okey, ini adalah langkah solat secara duduk yang pertama. Okey, Ustazah, kita Okey, berikan yang kedua ganjaran, siapa Ustazah? nak jawab? Langkah yang kedua Syafiqah. Okey, langkah kedua Kita tanya siapa yang nak murid-murid kita. jawab? Ayah Sofia ke? Ali Ikhwan ke? Boleh? Boleh Ayah? Secara duduk. Ryan Safwa boleh? Langkah yang kedua apa dia? Mula-mula Boleh kita Ayah? duduk. Yang kedua? Cara yang kedua Yang adalah? kedua, bila dah duduk, kita perlu buat apa pula? Ingat tak tadi kita belajar langkah-langkah? Banyak langkah-langkah tadi kan, Kak Syafiqah? Betul. Confuse juga adik-adik kita ni. Boleh ke? Ke saya nak jawab? Kak Syafiqah jawablah, bantu Jawab, adik-adik kita. Sebab Okey, banyak lepas sangat ni adik-adik ready bersedia untuk yang ketiga, keempat, lima dan seterusnya. Yang kedua adalah niat takbiratul ihram sama seperti solat biasa. Ya, betul. Itu dia yang kedua. Yang kedua mestilah kita niat. Kan? Dan takbiratul ihram. Okey. Okey, yang ketiga apa pula? Okey, yang ketiga siapa boleh nak jawab? tak Boleh yang angkat ketiga tangan. apa? Step yang ketiga? Kita tanyakan kepada Ayah Sofia, boleh? Untuk solat Boleh. secara... Okey, silakan. Nombor 3, rukuk dengan cara menundukkan kepala selari dengan tempat sujud. Ya. Tangan di atas kepala lutut. Ya, betul, terbaik. Okey. Kita boleh. Ayah Okey, jom Ustazah kita teruskan yang keempat. Siapa nak jawab? Boleh kita tanyakan kepada Muhammad Rayyan. Boleh Rayyan? Yang keempat. Okey, langkah yang keempat Muhammad Ryan. Yang keempat, iktidal dengan mengangkat kepala tegak semula. Okey. Betul Ustazah? Terbaik, betul. Okey, Iktidal. yang kelima kita teruskan tanya kepada Adib Hakimi. Boleh? Okey, silakan. Sujud seperti biasa bagi yang mampu. Jika tidak mampu, tunduk lebih rendah berbanding dengan rukuk. Betul ke Ustazah? Okey, betul. Tahniah. Okey, yang terakhir khusus untuk Muhammad Ali Ikhwan. Boleh berikan untuk langkah yang keenam, solat secara duduk. Persilakan. Duduk tahiyat awal, tahiyat akhir dan memberi salam. Okey, terbaik. Tahniah kepada semua murid-murid Ustazah kerana telah berjaya melengkapkan langkah-langkah untuk solat ketika orang sakit, ketika cara duduk. Baik Ustazah, kita nak berikan ganjaran kan Ustazah kan? Ya, saya rasa kita semua bagi. dapat jawab tadi. Semua dapat jawab. Okey, Okey, tahniah. terbaik semua. Jadi Ustazah, untuk kita punya topik kita pada hari ini, boleh Ustazah berikan rumusan secara ringkas? Ya, okey. Okey, baiklah murid-murid di dalam Google Meet dan murid-murid di rumah yang Ustazah sayangi semua. Pada hari ini kita telah belajar tentang maksud rukhsah dan juga apa itu rukhsah, kelonggaran di dalam solat bagi orang yang sakit. Okey, seboleh-bolehnya kalau kita walaupun kita sakit, kita boleh berdiri, kita cuba usaha berdiri terlebih dahulu. Jika tidak mampu, barulah kita solat secara duduk. Kemudian barulah kita solat secara apa tadi Kak Syafiqah? Berbaring. Berbaring ada dua cara. Yang pertama mengiring, kemudian yang kedua berbaring secara terlentang. Dan habis kita tak boleh buat semua itu, kita solat juga secara hati. Isyarat mata dan juga hati. Baik, itu kemudian dia, kita dah belajar Kak Syafiqah kepentingannya terhadap diri kita sendiri, masyarakat dan juga agama. Jadi oleh itu kita walau dalam apa jua keadaan, sakit ke apa, kita tetap kena tunaikan perintah Allah, iaitu solat yang wajib 5 waktu. Betul, itu dia, aqimus salah. Jadi Ustazah, murid-murid kita ni hebat Ustazah, berikan jawapan pada hari ini. Jadi Ustazah boleh berikan prestasi keseluruhan buat mereka. Ya, Ustazah bagi 10 bintang tahniah kepada semua. Okey, jadi lepas ini murid-murid bolehlah scan barcode di dalam buku teks yang tajuk Pendidikan Islam tahun 6 ini. Ada barcode ada untuk tonton video supaya lebih mahir dan memahami untuk praktikkan solat-solat ketika sakit. Baik, itu dia dan tips. boleh layari portal Sumberku. Okey, itu dia sebagai sumber rujukan kepada adik-adik kita semua. Jadi Ustazah, terima kasih sangat-sangat atas perkongsian pada hari ini berkenaan dengan topik kita. Dan terima kasih juga kepada semua murid-murid di Google Meet dan juga di seluruh Malaysia kerana menonton kami hingga ke hujung siaran. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.